أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bertemu pada hari ini Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan Jumaat kita diberkati oleh Allah SWT dan diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Baik, kita sambung pembincangan kita dengan buku tips wanita menuju syurga. Mungkin yang lepas kita tak bersama, ni dah agak lama sikit. Baik, kita tengok muka surat 72. Bab yang ketiga. Bab yang ketiga berkaitan dengan hati wanita menuju syurga. Jadi tips hati wanita menuju ilahi, yang maksudnya macam mana keadaan hati kita sebagai wanita yang kita harapkan supaya kita dapat menuju syurga Allah SWT, dan kita harapkan supaya kita mendapatkan keridhaan Allah SWT. Jadi macam mana suasana hati orang yang beriman, wanita solehah, supaya kita boleh dapat dekat dengan Allah SWT. Baik, jadi kita dah bincang hari tu mengenai keadaan hati yang pertama, iaitu keadaan hati yang ikhlas dan juga takwa. Kemudian kita tengok pada keadaan hati siqah dan tawakal, dan hari ni kita tengok mengenai dengan mengikut petunjuk Allah dan juga Rasulullah SAW. Baik, jadi sebenarnya bab ni banyak dalil-dalil lah yang dibawakan untuk menunjukkan kepada kita poin ni, kenapa kita letakkan poin ni, bahawa kalau nak jadi wanita solehah, maka tak boleh tidak, syarat utamanya adalah kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Jadi ni dalil-dalil je lah kan. Dan sebenarnya kalau kita nak ambil kenapa kita kena ikut petunjuk Allah dan Rasul, nombor satu gini. Yang duduk straight betul dekat dengan saya ni, saya tak nampak kan, sebab ada kamera 4 segi ni. Baik, jadi kenapa kita kena ikut petunjuk Allah dan Rasul? Mungkin kita kata benda ni klise lah, benda kita biasa dengar, memang kena ikut petunjuk Allah dan Rasul. Baik, dia nombor satu gini. Sebab pertama yang mencipta kita adalah Allah. Kan? Jadi sebab dia cipta kita, maka kita tahu satu perkara penting ialah pencipta kita adalah yang paling kenal tentang diri kita. Dan pencipta kita, ketika dia mencipta kita, dia tak cipta dan lepaskan macam tu saja. Tapi setelah dia cipta kita, dia bagi satu garis panduan. Setelah dia cipta kita, dia akan pastikan kita ni hidup ikut skema. Dia sediakan skema untuk kita, dan skema tu tak lain dan tak bukan, tujuannya adalah untuk membuatkan kita semuanya hidup dalam keadaan yang terbaik. Jadi tak ada siapa boleh bagi skema terbaik melainkan pencipta kita. Sebab tu kalau ada manusia kemudian yang buat satu skema kehidupan yang katanya lebih baik daripada yang ada dalam Quran dan hadis, itu dia agak pelik lah. Sebab dia pun sama-sama makhluk ciptaan juga. Dan ibaratnya macam kita kata, kita buat, katalah kilang ni keluarkan kereta mainan. Kereta mainan dia ni tiba-tiba dia keluarkan 10 biji kereta mainan. Yang akan buat undang-undang untuk kereta mainan tu kan, boleh jalan kat mana, nak kena cas masa bila, semua tu dah tentulah pengilang dia. Tapi tiba-tiba lepas kereta mainan tu keluar daripada kilang tu, masing-masing nak buat undang-undang. Kan pelik tu. Dia sendiri pun tak tahu dia punya bateri tu power setara mana. Kan dia tak tahu pun dia tu kena cas masa bila. Dia tak tahu pun dia tu kalau terlanggar banyak-banyak kali sangat dia akan hancur. Dia tak tahu. Yang tahu adalah orang yang buat dia. Orang yang buat dia tu tahu betapa kuat atau lemahnya body kereta tu. Kan? Jadi maka dia pun buatlah undang-undang untuk kereta mainan dia tu supaya jadi elok. Kan? Ini contoh kereta mainan. Sebelum ni selalu buat contoh kek lah, nasi lemak lah, makanan kan. Ni kita buat contoh yang lain pula. Jadi maknanya kita kata kalau tiba-tiba yang dihasilkan tu kan, yang keluar tu tiba-tiba dia buat undang-undang untuk diri dia sendiri. Yang tu dia akan jadi pelik sebab dia tak tahu pun hakikat diri dia yang sebenar. Kan? Dia cuma perasan kata dia tu reti. Ni banyak kan kadang-kadang barat
orang barat dia banyak cuba mencipta robot kan. Macam-macam robot kan. Yang asalnya robot-robot ni nak memudahkan kehidupan manusia. Tapi kemudian makin lama dia makin mencipta robot-robot yang nak mengubah kehidupan manusia. Kan? Maknanya kadang-kadang sebelum dia dapat hasilkan robot tu, kadang-kadang dia buat kartun dulu. Nak menggambarkan ni dia yang kami nak usahakan, ni dia yang kami nak, supaya bila katalah berjaya robot yang dia cipta tu, kita dah boleh terima sebab dah ada kartun dia. Dan itu teknik dia, kaedah dia. Okay. Jadi maknanya kita kata mereka cuba untuk cipta robot-robot tu, tapi kemudian kadang-kadang dibuat satu gambaran bahawa robot tu kemudiannya mengatasi kita manusia. Kan? Kemudiannya dia menentang balik orang yang buat dia. Baik, macam mana pun hebat robot tu, tetap pembuat dia lebih tahu kat mana titik lemah dia. Kan? Kita boleh kalahkan, kita boleh hapuskan robot tu dengan hanya misalnya menghapuskan data dia. Kan? Ataupun tarik satu wire je, kita tahu mana kelemahan dia. Kan? Macam tu lah manusia, Allah yang mencipta kita, Allah mengetahui. Allah Maha mengetahui mana kita punya kelebihan dan mana kita punya kelemahan. Maka dibuatlah satu skema. Kan? Skema ni yang kita sebut sebagai undang-undang syariat. Kan? Hukum hakam. Yang kita selalu duk memberontak, apalah semua tak boleh. Gitu kan? Kalau haram-haram tu, dia kata semua tak boleh. Tak, padahal dia adalah untuk kebaikan kita. Kita pun tak tahu apa benda yang tak baik untuk kita. Dan kadang-kadang kita dah buat, lepas berlalunya zaman, berlalunya satu tempoh waktu, baru kita sedar benda tu rupanya menyakiti diri kita sendiri. Kita yang buat undang-undang tu sendiri. Kan? Misal kata bab laki dan wanita kan, banyak wanita yang menuntut hak lah dan sebagainya. Dan kemudiannya misalnya wanita tu sendiri yang kata nak minta bebas untuk pakai macam mana yang dia nak. Tapi akhirnya setelah hari tua baru dia sedar. Dan bahawa sebenarnya cara dia berpakaian selama ni adalah menindas diri dia sendiri. Dia sendiri yang teraniaya. Macam mana akhirnya mereka, misalnya wanita-wanita di barat sana kan, akhirnya mereka tak dihormati pun. Bahkan kalau tanya laki-laki barat tu, dia memanglah suka tengok wanita ada yang buka aurat. Tapi kalau dia kata lebih menghargai, mereka sangat menghargai wanita muslimah yang menutup aurat. Sebab katanya kita ni rahsianya masih tersimpan. Dan banyak lagi kita kata kita adalah wanita hiasan dunia yang paling indah yang sangat banyak kita kata pada diri kita ada harga diri yang sangat tinggi. Kan? Jadi itu maknanya yang akhirnya bila sampai dah hari tua mana boleh patah balik muda lagi. Itulah manusia. Baik. Jadi bila Allah yang bagi skema kepada kita, Allah bagi kita satu garis panduan untuk kita turuti supaya kita dapatkan kehidupan yang terbaik, maka sebab itulah kalau kita nak hidup yang terbaik, maka kaedahnya adalah ikut petunjuk Allah. Dan kemudian kenapa disebut ikut petunjuk Rasul juga? Sebab Allah menyampaikan risalahnya melalui Rasul SAW. Jadi Rasulnya adalah yang membawa utusan Allah. Jadi dia tak ada kata syariat ni tiba-tiba datang suara dari langit kan. Diwajibkan ke atas kamu solat 5 waktu sehari. Dia tak ada kan. Tak ada tiba-tiba ada suara gitu, tak ada kan. Dia datang melalui jalan manusia yang dinamakan sebagai Rasul Allah. Jadi kalau nak ikut apa yang Allah bagi, maka kaedahnya ikut apa yang Rasul sampaikan. Itu dia punya, kalau kita nak ambil kefahaman dari segi logik dia lah. Kenapa kita kena follow? Kenapa kita kena ikut apa yang Allah tetapkan? Jawapan dia, kalau nak kebaikan, maka follow. Kalau tidak, ikut suka, memang tak dipaksa juga. Tak ada siapa boleh paksa. Kita kata ada je orang paksa. Kalau ada orang paksa, maknanya dia sayang kita. Dia macam mak kan. Mak dia akan paksa anak dia untuk buat benda baik walaupun anak tu tak suka. Sebab mak sayang anak. Tapi kalau anak orang, paksa tak. Kan? Dah satu anak orang, nanti tak pasal-pasal mak dia pula marah kan. Dia ada sistem, mak dia ada sistem sendiri gitu. Tak boleh nak paksa. Kan? Tapi maknanya, sebab kita sayang. Kalau kita sayang juga, macam cikgu contoh. Cikgu yang sayang sangat pelajar dia, dia akan paksa pelajar dia untuk buat. Misalnya buat kerja sekolah, kalau tak buat kena denda. Tapi kalau cikgu tu mengajar sekadar dah asalkan yang penting aku dah mengajar, aku dah masuk kelas, cukup lah. Maka dia takkan paksa pelajar dia. Dia kan biar je dia bagi kerja sekolah, buat tak apa, tak buat pun tak apa. Kan? Jadi tu maknanya kita kata kadang-kadang memang ada yang paksa sebab dia sayang kita. Kadang-kadang Allah nak bagi tahu tu dalam bentuk yang
bagi tahu ni kalau kamu tak buat kena azab. Satu bentuk paksaan halus. Kenapa? Sebab dia sayang kita. Tapi macam mana pun kalau tak buat juga, memang tak buat, tak boleh buat apa. Sama ustaz-ustazah pun bukan boleh paksa sangat pun orang. Boleh bagi tahu. Lepas tu masing-masing kita pilih untuk buat ataupun tidak. Tapi nanti akibat dia kita yang tanggung. Baik, kita tengok pada petunjuk ni. Sekarang kita istilahkan tadi penjelasan tadi adalah dalil akli. Maknanya secara akalnya kenapa kita kena ikut petunjuk Allah dan Rasul untuk menjadi seorang wanita yang salihah dan seorang wanita yang dapat menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalil aklinya pula tengok di muka surat 73. Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalilnya daripada ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Jadi ni maknanya Allah bagi tahu kepada Nabi SAW, demi Allah wahai Muhammad, mereka ni, maksudnya mereka ni adalah orang beriman. Kita ni, kita tidak disifatkan sebagai mukmin, kita takkan dilabelkan sebagai orang beriman, sehinggalah kita ni menjadikan Rasul sebagai hakim pada setiap perselisihan yang kita hadapi. Apa maksud itu? Menjadikan Rasul sebagai hakim. Adakah maksudnya tak payah pergi mahkamah? Tunggu Nabi datang? Kalau zaman kita kan Nabi dah tak ada kan? Kalau zaman Nabi, ya. Zaman Nabi masih wujud. Siapa ada masalah, pergi jumpa Nabi. Kan? Jadikan Nabi itu sebagai hakim yang akan menentukan siapa betul, siapa salah. Tapi hari ni, macam mana cara kita nak berhakim dengan Nabi? Nabi dah tak ada. Kaedahnya adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW sampaikan. Jadi setiap kali kita gaduh, balik semula kepada Quran dan sunnah. Kan? Dan kalau gaduh suami isteri, gaduh pasal apa? Gaduh pasal kita masak gulai tak cukup garam. Kan? Dan dia marah sangat. Gaduh macam tu nak balik pada dalil macam mana? Ada, semua ada dalil dia. Cuma secara langsung ataupun tidak. Kan? Kalau gaduh macam tu, kita balik semula kepada macam mana Nabi SAW menghadapi rumah tangga dia. Nabi SAW pernah marah tak kalau makanan tak sedap? Dah. Nabi tak marah. Nabi diam kan? Kalau sedap, ya Nabi puji sedap. Tapi kalau tak sedap, Nabi diam. Jadi ni kalau ada suami yang macam tu Alhamdulillah lah. Kan? Kalau dia diam tu something wrong tu. Pergi ambil sudu siap cepat-cepat kan. Pergi rasa kita punya makanan tu. Mungkin ada yang tak kena. Dia diam je kan. Sebab biasanya kalau sedap, dia akan puji. Right? Jadi itu adab sebenarnya dengan makanan. Adab dengan makanan ni. Depan makanan, kita tak kutuk dia. Sebab makanan ada perasaan juga. Semua makhluk ni, Nabi SAW sentiasa raikan perasaan semua makhluk. Sebab tu Nabi kan, baju Nabi ada nama. Bukan setakat haiwan, kalau kata kuda kan, Nabi ada kuda, okay, kuda Nabi ada nama. Okay, tak apalah tu haiwan kan. Lepas tu kenderaan Nabi ada nama. Kenderaan Nabi pun haiwan juga. Pakaian Nabi pun Nabi bagi nama. Kan? Cuma kita ni kalau nak bagi nama, jenuh kan. Pasal banyak sangat. Tak ada idea, habis idea dah nak bagi nama. Kita punya nama senang je, baju purple, baju hijau kan. Baju raya tahun lepas, baju raya, baju kahwin, baju apa lagi. Kan? Letak nama gitu-gitu je. Nabi memang dia bagi nama betul-betul. Kan? Nama yang memang macam kita duduk fikir bagi nama anak tu, tu dia bagi nama pada pakaian-pakaian dan pada barang-barang Nabi. Sebab Nabi tak banyak sangat barang. Kita memang jenuh lah kan. Yang dalam store saja dah tak cukup nama dah. Kan? Itu belum lagi dekat almari, dekat dalam bilik yang kat dapur kita tu semua. Banyak sangat. Kan? Baik, ini menunjukkan bahawa Nabi SAW sangat menghargai semua benda yang ada di sekitar. Kan? Jadi kita, kalau kita menghargai semua yang ada di sekitar kita, kalaulah tak mampu nak bagi nama, at least kan paling kurang kita hargai dia sebagai objek, sebagai sesuatu yang pernah berjasa kepada kita. Jadi kalau kita nak buang dia pun dengan penghormatan lah. Dan bukan kata buang campak je, kata-kata kita rasa nak campak, kita campak. Kan? Tak, kita letakkan dia pada tempat yang
maknanya paling kurang menunjukkan penghargaan kita pada objek benda yang pernah kita gunakan dan pernah bagi manfaat kepada hidup kita. Baik, itu maknanya menjadikan Nabi sebagai hakim. Jadi dalam kehidupan Nabi tak pernah perselisihkan dan tak pernah gaduh kalau ada makanan yang tak sedap. Sebab Nabi kan kalau bangun pagi, Nabi tak tanya makan sarapan apa hari ni. Itu kan ayat kita selalu gitu kan. Sarapan apa hari ni? Tu punyalah banyak pilihan. Sampai pening nak fikir kan. Nak fikir makan apa gitu. Dan kalau Nabi bangun tidur, Nabi punya soalan ialah ada sarapan tak hari ni? Maknanya dia bukan isu dia apa benda yang nak dimakan, tapi ada ke tidak. Sebab kalau ada Nabi makan, kalau tak ada Nabi nak puasa. Tu je. Itu nak boleh bayangkan betapa jauhnya cara hidup kita berbanding dengan sunnah. Sebab tu kita tak dapat nak mencapai satu rasa, kita kata rasa mengenai kehidupan kat dunia ni dengan hakikat yang sebenar, yang Nabi rasakan apa dia nilai hidup sebenar. Yang kalau kita dapat nikmati tu, kita akan dapat memahamilah betapa bahagianya sebenarnya hidup ni. Dengan syarat kita mencari kebahagiaan dengan cara yang Allah tetapkan. Sebab Allah cipta kita, kemudian dia dah bagi satu garis panduan kan. Yang pertama kan, dia cipta bumi. Bila Allah cipta bumi, lepas tu Allah bagi sifat-sifat bumi ni. Dunia ni sifat dia apa? Dunia ni la'ibu wa lahwun. Dunia ni tempat main dan tempat yang penuh dengan benda yang kepalsuan, kan? Hiasan. Dunia ni zinah. Dunia adalah semata-mata perhiasan. Kemudian apa lagi sifat dunia? Dunia ni sifatnya adalah tempat ujian. Kan? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, sebagai tempat ujian. Kemudian disifatkan lagi dunia ni dengan sifat yang penuh dengan tipu daya. Dan sampai kepada manusia yang ada di sekitar kita, yang paling dekat dengan kita pun, itu adalah untuk sebagai satu bentuk fitnah kepada kita kalau kita tak pandai nak jaga. Baik, lepas disifatkan dunia ni jambatan juga menuju akhirat, dunia ni ladang untuk kita bekerja. Baik, lepas disifatkan dunia ni, kemudiannya adakah dengan itu, dengan sifat-sifat yang menunjukkan bahawa tak ada sama sekali kebahagiaan kat dunia ni? Dunia ni sementara, dunia ni penuh tipu daya, dunia ni penuh kepalsuan, dunia ni hanya jambatan, dunia ni hanya ladang tempat bekerja. Dan mana dia bahagia? Yang padahal semua manusia nak cari bahagia. Di situlah Allah bagi skema. Dia bagi skema, walaupun dunia ini sifatnya macam ni, tapi kamu wahai manusia boleh mendapatkan bahagia, dan kaedah bahagia tu begini-begini. Kalau kita tak follow yang itu, kita tak akan bahagia sampai bila-bila. Sebab yang kita kejar tu benda yang tak wujud. Kan contohnya kita kalau kejar bahagia, kita bayangkan bahagia bila? Biasanya orang bayangkan kalau kaya, lepas tu boleh dapat semua benda yang kita nak, kita akan bahagia. Allah tak sifatkan pun macam tu bumi ni. Dan kita tak akan dapat macam tu. Kita tak akan dapat semua yang kita nak dalam dunia ni. Jadi selagi kita duk kejar yang tu, kita tak akan bahagia sampai bila-bila. Sebab benda tu tak ada kat dunia. Kan? Allah dah sifatkan kalau kamu nak bahagia, maka kaedahnya gini. Kaedahnya adalah kamu menerima apa yang ada. Kan kaedahnya sabar dan syukur. Itulah kunci bahagia. Sabar dan syukur ni sepanjang hidup kita. Tak kira dalam keadaan senang atau susah. Dalam keadaan senang kita sentiasa, dah tentu kita tahu kalau senang kita kena syukur. Dalam masa yang sama juga kalau senang kita kena sabar. Sabar dengan makna kata berpada-pada dengan nikmat yang sedang kita nikmati, dan ingat bahawa nikmat ni sifatnya tidak kekal. Sebab Allah dah sifatkan dunia tak kekal. Okay? Jadi kalau kita follow betul skema yang Allah bagi, maka kita akan dapatkan kebahagiaan sebenar. Dan sebab Allah bagi tahu, kalau kamu nak bahagia, kaedahnya kat dunia ni yang boleh kita capai adalah kebahagiaan yang begini. Yang kita duk cari itu tak boleh dicapai dalam kehidupan dunia. Dan misalnya selain daripada kaya yang dianggap itulah bahagia, satu lagi pasangan yang kita kata jejak keidaman kan. Yang orang selalu menggambarkan dunia percintaan itulah kemuncak kebahagiaan bila dapat kahwin dengan orang yang dicintai. Padahal yang dah kahwin lama tahu dah. Pasang surut kan perasaan kan. Dan bahagialah macam mana pun, sayanglah macam mana pun, ada masa gaduh juga. Sayang macam mana pun kalau dah suami tak balik-balik sampai 3 hari 3 malam, tak cakap langsung, tak bagi tahu langsung, marah dah. Kesayang juga. Sayang pun marah juga kan. Gaduh kan. Dia ada kita kata itu pasang surut dalam hidup ni. Jadi maknanya
Yang Allah bagi tahu, kalau kamu nak dapatkan pasangan yang kamu rasa kamu dapat bahagia bersama dengan pasangan kamu, maka kaedahnya adalah selama pasangan kita itu mendekatkan kita kepada Allah, maka kita akan terus berbahagia hidup dengan dia. Dan maknanya pasangan yang mendekatkan kita kepada Allah bukan mesti pasangan yang baik. Bukan mesti. Sebab Asiyah kan suaminya Fir'aun kan. Orang yang paling zalim dalam dunia ni, tapi Asiyah bahagia. Bukan bahagia dengan sebab bersuamikan Fir'aun, tapi dengan sebab keadaan Fir'aun yang begitu, maka Asiyah jadi semakin dekat kepada Allah. Jadi seorang manusia yang terbaik dalam dunia ni, antara satu daripada 4 wanita yang terbaik di dunia. Kita kan kalau tengok 4 wanita terbaik kat dunia ni kan, tengok sifat-sifat dia tu kan menunjukkan kepada kita yang pertama, kahwin boleh jadi baik, boleh jadi wanita solehah, tak kahwin pun masih boleh jadi wanita solehah. Yang kahwin itu Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Khadijah, kan? Yang tak kahwin Sayyidatina Maryam, masih boleh jadi wanita terbaik juga. Maksudnya daripada 4 ni, semua sifat wanita dalam dunia ni ada pada 4 wanita ni. Yang pertama tak kahwin, Sayyidatina Maryam, boleh jadi wanita solehah, boleh masuk syurga juga, dekat dengan Allah, boleh jadi wanita terbaik juga. Baik, yang 3 lagi kahwin. Baik, kemudian dah kahwin, ada anak ke tak ada anak ke, boleh jadi wanita solehah juga. Yang tak ada anak, Asiyah, tak ada anak. Kan? Yang lain ada anak. Kan? Tetap boleh jadi wanita yang solehah. Kemudian bersuamikan suami yang soleh, kita boleh jadi wanita solehah. Suami yang zalim pun boleh jadi wanita solehah juga. Kan? Jadi kalau yang suami soleh tu Sayyidatina Fatimah, suaminya Sayyidina Ali. Dan kalau yang suaminya zalim pun Fir'aun, isterinya tetap boleh jadi wanita yang solehah. Apa lagi yang kita nak gambarkan sebenarnya, kita ni nak jadi solehah bukan bergantung kepada siapa yang ada di sekeliling kita. Bukan bergantung kepada apa yang berlaku dalam hidup kita. Tapi dia bergantung kepada bagaimana kita berdiri dengan prinsip hidup kita. Jadi dengan suami yang soleh, dia tetap solehah. Dengan suami yang zalim pun, kita tetap jadi solehah. Dengan sama ada suami ataupun tak ada suami, kita boleh solehah. Ada anak atau tak ada anak, kita boleh jadi solehah. Dengan kita berdiri atas prinsip kita dan juga kita mengikuti ajaran yang ditunjukkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Disampaikan kepada kita, kita follow dan kita berdiri dengan prinsip kita. Jadi 4 wanita ni kelebihannya adalah pada tegasnya dia dengan prinsip dia, walau apa pun yang terjadi di sekitar. Kita muhasabah balik diri kita. Kita ni kan kadang kalau jadi apa-apa kan, bisa kata orang kata, kenapalah awak buat macam ni? Kenapa perangai awak macam ni? Kita kata, kita jadi macam ni pasal suami kita. Kan? Kita jadi macam ni pasal anak kita. Kita jadi macam ni pasal kawan kita. Ada je yang sekeliling kita yang kita nak salahkan. Dan kita kata dulu sebelum kita kahwin, kita tak adalah macam ni sangat. Tapi lepas kahwin stresnya kan, sampai berubah perangai kita. Hilang segala kelemah lembutan dan kesopan santunan yang ada satu ketika dahulu. Hari ni kita dah jadi singa lapar. Kita kata sebab apa? Sebab suami kita, sebab anak kita, sebab sekeliling kita. Dan wanita solehah dia tak pernah beralasan. Dengan siapa pun yang ada di sekeliling, kita tetap akan kekal dengan prinsip kita. Itu kalau betul nak jadi wanita yang solehah. Baik. Itu konsep, maknanya kalau kita nak faham konsep bagaimana kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasul, yang dia intinya maknanya apa pun yang terjadi di sekeliling kita, kita tetap berdiri dan kita sedar apa sebenarnya tanggungjawab kita atas dunia ini. Dan kita tetap kekal lah. Jadi maknanya apa yang berlaku di sekeliling kita, selama benda yang berlaku itu tidak menggugat prinsip hidup kita, kita teruskan. Tapi kalau kita rasa kita lemah dan tak kuat, maka kita berhentilah daripada jalan tu, pindah tukar jalan lain. Di situlah kita kata kalau dalam bab perkahwinan, kenapa disyariatkan perceraian? Salah satunya memang ada orang lemah. Ada orang tak kuat. Dengan suami yang tak jahat pun dia tak kuat. Kan? Dia tetap jadi tak baik juga. Dan sebab tu ada yang pasangan dalam sirah pun ada juga kan. Yang pasangannya soleh, dia pun solehah. Tapi tak boleh bersatu. Kan? Akhirnya pisah. Kan? Sebab maknanya walaupun baik sama baik, dia bukan semua baik tu boleh masuk. Macam kita kan kadang-kadang kita berkawan dengan kawan yang baik sangat malah tak boleh. Tak boleh nak kamcing dengan dia kan. Tak boleh nak rapat. Sebab dia tu macam bila baik sangat ni kadang skema sangat kan. Kita ni tak boleh lah skema-skema sangat. Dan jadi kita kawan dengan yang nakal sikit.
Kan kita rasa sedap sikit kawan yang nakal ni, sporting sikit kan. Tak adalah nakal maknanya sampai buat jenayah, buat salah, dah. Cuma dia, kita kata apa ya, gila-gila sikit kan. Jadi kita rasa boleh masuk. Jadi kadang-kadang memang baik dengan baik pun belum tentu juga boleh. Dan ada rumah tangga yang maknanya pasangan tu sama-sama baik. Bila sama-sama baik, dua-dua skema. Dua-dua skema tu dia jadi serius sangat rumah tangga. Tak ada gurau senda langsung. Kan? Sebab masing-masing tu betul-betul fokus dengan kerja masing-masing. Melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Dan akhirnya tak ada pula kehidupan rumah tangga. Jadi itu maknanya konsep, kita kata, konsep dalam kehidupan yang dibagi garis panduan kepada kita, macam mana kita nak jadi wanita yang solehah, bukan bergantung kepada keadaan sekeliling kita. Jadi sekarang kita ambil point, macam mana kita nak sentiasa berada tegas pada pendirian kita dengan kita menjalankan kerja dan tanggungjawab kita sebagai seorang wanita yang solehah. Baik, dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-7 kat bawah tu, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya, kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat azab siksanya. Baik, ini maknanya nak bagi tahu kenapa kena follow Allah dan Rasul kan? Sebab Allah dah bagi tahu kan, Allah bagi tahu apa saja yang Nabi bawa kepada kamu, apa saja yang Nabi ajar pada kamu, maka amalkan. Kan? Dan apa yang Nabi larang, maka tinggalkan. Kan? Dia cuma penekanan dalam bab amal dengan tinggal, itu dia beza sikit. Kan? Sebab kalau dalam bab amal, itu perintahnya ialah lakukan semampu kita. Maknanya dalam bab perintah, dia ada rukhsah. Dan salah satunya misalnya dalam bab wajib dengan sunat. Baik, yang sunat ni memang disuruh kita buat semampu kita. Tak boleh paksa diri sampai memudaratkan diri. Baik, dalam bab kewajipan pun ada juga kan. Misalnya solat. Kita wajib solat. Tapi mengikut kemampuan masing-masing. Dengan makna kata yang wajibnya 5 waktu. Tapi kemampuan tu dari segi kesihatan. Misalnya kan. Kalau dia tak mampu berdiri boleh duduk. Tak mampu duduk boleh baring. Tak mampu baring boleh dengan pergerakan anggota saja. Kalau tak mampu juga boleh dengan mata saja. Tak mampu juga boleh dengan hati saja. Nah, itu maksudnya kalau dalam bab kewajipan memang Allah tu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Dia tak paksa kita kalau kita tak mampu. Kalau puasa misalnya doktor kata tak boleh puasa sebab kita sakit, maka memang tak boleh lah. Dan kita dimaafkan. Ada kaedah lain untuk tebus balik puasa kita. Baik, itu kalau dalam bab perintah. Tapi kalau dalam bab larangan, ada hadis lain yang dijelaskan. Dalam bab larangan itu disebutkan, maka tinggalkanlah. Dia tak ada kata semampumu. Kenapa? Adakah maknanya, kalau gitu kita ni dipaksa lah. Walaupun tak mampu nak tinggalkan larangan, kena tinggal juga. Dah, sebenarnya Allah takkan larang benda yang kita tak mampu tinggal. Dan untuk meninggalkan itu jauh lebih mudah daripada untuk melakukan. Dia macam contohlah makan. Makan dengan tak makan mana lagi senang? Tak makan kan? Tapi kan pelik kan, kenapa orang nak makan juga? Kan? Walaupun susah. Ni katalah habis kuliah ni nak makan juga kan? Kena juga keluar pergi kafe. Kan kalau tak makan senang boleh duduk sini tak payah buat apa-apa. Puasa kan? Kalau puasa senang lah kan? Jadi sebenarnya memang sama juga, puasa dengan tak puasa lagi senang puasa. Tapi susah kan? Susah sebab dia berlawanan dengan hawa nafsu kita. Jadi memang untuk meninggalkan satu perbuatan itu sangat mudah. Sebab nak tinggalkan benda tak payah buat apa-apa. Nak buat dan susah sebab kena buat sesuatu, kena ada tenaga, kena ada dia punya keperluan-keperluan yang perlu kita penuhi. Kan? Jadi sebab itulah kalau dalam bab larangan Allah kata jangan buat, maknanya benda tu senang. Kan? Jangan berzina. Orang nak berzina bukan senang. Bukan senang. Start daripada nak berkenalan, habis kredit ni. Duk top up tu kan. Pasal nak telefon video call kan. Kan habis kos tinggi. Kan? Lepas tu nak kena spend masa. Kan peruntukan nak pergi dating. Bukan senang, lagi senang duduk kat rumah tidur je. Kan? Daripada pergi dating macam tu. Tapi buat juga. Kan? Sampailah akhirnya nak cari lokasi yang sampai berlakunya perzinaan, nak cari lokasi tu bukan senang. Kan kadang-kadang kena bayar. Tapi buat juga.
Kan? Jadi maknanya kalau dah Allah kata jangan buat, maknanya benda tu mudah je sebenarnya kita nak tinggal. Kan? Tunduk pandangan lagi senang daripada mata duk cukir. Orang kata pun mata keranjang. Liar mata kita ni letih. Kan lagi senang tengok bawah dah. Relax je kan. Tengok bawah jalan dah, tengok bawah je kan. Tak payah duk pening-pening nak tengok sana tengok sini. Kan? Tapi tengok juga. Kan? Antara pergi shopping tak tengok apa-apa dengan tengok baju-baju tu mana lagi penat. Lagi penat tengok baju-baju tu kan. Tapi tengok juga kan. Jadi maknanya kita kata bila meninggalkan tu lebih mudah. Antara membazir dengan tak membazir, lagi senang tak membazir sebenarnya. Tak payah buat apa-apa. Yang dah duit tu biar je. Tak payah nak buat apa-apa. Kan? Sekali-sekali ada orang minta kita sedekah, senang. Tapi nak membazir bukan senang. Kalau sekali shopping tu kadang-kadang sejam habis. Kalau shopping online kan. Kalau tak online lagi lama. Sebab nak parking kereta kan, nak jalan kaki semua lagi lama. Online tu kadang penat mata kita pun nak kena sengkang mata kan. Tengok skrin tu lama-lama, baca lepas tu nanti silap baca pula. Kan, dapat barang, salah barang rupanya, salah baca description dia. Kan, gambar tak sama dengan barang. Letih kita. Kan, duit habis. Jadi tu kita kata, kalau Allah suruh benda tu, memang kadang-kadang kita perlukan tenaga. Jadi Allah kata, yang tu buat semampunya. Tapi kalau Allah tak bagi buat, maknanya benda tu senang. Senang je kita nak tinggal. Jadi memang kena tinggal, tak ada alasan. Baik. Jadi tu maknanya konsep apa, taat kepada Rasul. Dalil muka surat 74 dan 75 pun sama juga, dia sebut tentang ati Allah, may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa taat kepada Rasul, dia telah taat kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 32, muka surat 74 yang bawah tu, qul ati Allah wa Rasul. Tu disebut Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Muka surat 75, surah Al-Furqan ayat 27. Dan ingatlah perihal hari orang-orang yang zalim menggigit kedua-dua tangannya, iaitu marahkan dirinya sendiri sambil berkata, alangkah baiknya kalau aku di dunia dahulu mengambil jalan yang benar bersama-sama Rasul. Jadi ini dialog kan. Sebenarnya kalau kita baca dalam ayat Quran ada banyak dialog di akhirat, nanti dah dibagi tahu dah dekat kita. Dah bocor dah kan. Cerita bocor kan. Apa sebenarnya yang akan berlaku kat sana? Salah satunya ialah orang yang zalim masa kat dunia ni, yang taat. Dia kalau zalim ni maknanya, lawan kata zalim apa? Adil. Lawan zalim adil. Sebab zalim bukan makna kejam. Kod Melayu kita selalu anggap zalim makna kejam. Bila kejam, lawan dia memang bukan adil lah. Kalau kejam makna dia lawannya baik. Kan? Dan kalau zalim lawannya adil. Dengan makna kata siapa tak adil dia zalim. Jadi orang zalim ni kadang-kadang pakai pakaian elok je. Berjalan senyum, cakap dengan orang pun elok je, tapi dia orang zalim. Kenapa? Sebenarnya orang zalim ni adalah orang yang buat maksiat. Dari segi definisi, zalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tapi maksud sesuatu bukan pada tempatnya tu ialah sesuatu tu maksudnya ialah perbuatan. Tempatnya tu maksudnya hukum hakam. Jadi maknanya orang zalim ialah orang yang melakukan suatu perbuatan tidak sesuai dengan hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah. Itu zalim. Jadi orang yang buka aurat walaupun dia berjalan dengan sopan santun, penuh dengan senyuman, tapi dia adalah orang yang zalim. Sebab dia buka aurat. Itu kalau sebut zalim, kalau Allah sebut zalim, itu maksud dia. Jadi itu kadang-kadang kita rasa kita baik je, rupanya zalim. Kan? Kita kata kawan kita ni baik sangat, cuma tak solat je. Dah, dia tak baik, dia zalim. Dia zalim sebab tak solat. Itu maksud zalim. Baik, jadi orang yang zalim ni, yang dia buat maksiat ni dekat akhirat, nanti dia akan gigit dua jari. Kita tahu masa bila gigit jari? Kan, gigit jari ni maknanya geram gitu kan. Masa tua-tua ni tak gigit dah kot kan. Pasal kalau gigit jari sakit kan. Kita punya urat pun dah tak apa-apa nak ni kan, dah berumur-umur ni. Kalau budak-budak tu dia geram tu, dia boleh memang boleh gigit jari dia sampai merah. Tu maknanya memang geram betul, sakit hati sangat. Sampai gigit jari pun tak sedar. Jadi mana disebut kat sini, orang yang marah sangat tu dia gigit jari dia, dan Allah kata masa tu dia akan sebut, dia geram sangat tu, dia sebut, ya Allah baiknya kalau kat dunia dulu aku ikut apa yang Nabi ajar. Maknanya menyesal. Jadi orang yang hari ni kat dunia duk menjawab-jawab lah apa yang Nabi ajar. Kita jawab dengan logik-logik akal kita. Apa yang Islam ajar pada kita, kita jawab macam-macam.
Itu semua Allah dah beritahu dekat akhirat nanti kita akan sangat menyesal. Dan masa tu kita tak akan boleh patah balik lagi. Kan? Itu skema dia yang Allah beritahu kat kita ni dia kalau kita nak bahagia selama-lamanya, ini kaedah dia. Ikut apa yang Nabi ajar. Kalau rasa tak boleh nak ikut, duduk diam. Jangan jawab. Sebab dia ada beza status. Kalau kita tak beramal dengan apa yang Nabi ajar, dia cuma termasuk mungkin kita ni orang yang tak taat, ataupun mungkin kita jadi ahli fasik. Ahli fasik ni maknanya banyak sangat buat maksiat, tak bertaubat. Yang berterusan kita buat maksiat dan kita tak bertaubat. Tapi kalau sekali kita menjawab, misalnya kita kata yang ni zaman Nabi sesuai lah, zaman kita tak sesuai dah. Kan? Tiba-tiba jumpa perintah Allah suruh berlaku adil lah kamu. Kita kata sekarang nak buat adil susah. Kita kalau nak jadi adil, kena masuk penjara. Kadang-kadang untuk jadi saksi saja, bukan jadi hakim pun. Jadi saksi je, kalau kita nak adil, misalnya kita jadi saksi dan kita bagi tahu apa yang betul-betul kita tengok, kadang-kadang kita yang jadi susah hidup kita. Kan? Orang tu fitnah kita balik. Kadang-kadang orang tu penjarakan kita pula. Padahal kita cuma jadi saksi yang betul je. Dan kita rasa susah kalau macam tu, memang tak boleh lah. Tak boleh, kita tak mau jadi saksi misalnya. Ini dah menyalahi perintah Allah. Dan waktu tu kalau kita tak mau, waktu kita jadi diam-diam, kita tak buat, kita diam je. Baik itu kita dah dosa. Tapi kalau sekali kita sebut zaman sekarang ni tak macam zaman Nabi. Zaman sekarang ni susah. Nak beramal pun susah. Kita kata jadi macam agaknya kita kata untuk kita zaman sekarang ni dimaafkanlah kot. Kan, dia memang tak sesuai ni nak amal zaman sekarang. Kita sebut dia tak sesuai, kita dah jatuh status lain. Bahaya, boleh sampai jadi kafir. Sebab kita mempertikaikan hukum Allah dan Rasul. Kan? Tiba-tiba kata puasa tak wajib. Tiba-tiba kata tutup aurat ni. Itu zaman dulu kan. Contoh kan kalau pakai tutup-tutup, ada yang kata yang dekat Arab sana dia memanglah pakai tutup-tutup sebab debu kuat. Kan? Sekarang baru tak dikata apa sebab Arab pun dah tak tutup dah. Kan? Dia dah buka dah. Bukan pasal debu. Memang aurat ni bukan contoh debu. Kan? Aurat ni memang aurat lah. Duduk kat mana-mana pun tu lah aurat kita. Ada pula yang kata Malaysia ni panas sepanjang tahun. Jadi tak boleh, kita tak tahan. Kalau itu alasan kita, dekat Arab sana lagilah kalau musim panas dia jauh lebih panas daripada kita. Jadi boleh tak dia buat alasan? Kalau musim panas, dia kata kami punya panas memang tak tahan nak pakai tutup. Memang kena buka semua. Tapi pasal apa dia boleh tutup juga? Sebab maknanya itu bukan alasan. Jadi kalau sekali kita bagi alasan, tu bahaya dah. Lebih baik kita jagalah kalau kita tak tahu hukum syariat ataupun kita tak boleh nak amal lah hukum syariat yang Allah perintahkan, duduk diam-diam. Kita buat maksiat seorang, kita dosa seorang-seorang sudah. Dan supaya jangan sampai jatuh status yang lebih bahaya, sampai jatuh kepada kafir. Na'udzubillah min dzalik. Baik, dan kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 66 disebutkan pula pada masa muka mereka dibalik-balikkan dalam neraka. Mereka berkata dengan sesalnya, alangkah baiknya kalau kami dahulu semasa di dunia taat kepada Allah serta taat kepada Rasul Allah. Jadi ini antara dialog juga penyesalan yang disebutkan oleh ahli neraka. Jadi waktu di neraka nanti ada salah satu daripada azabnya adalah muka kita dibalik-balikkan. Jadi bakar kot ni dia macam kambing golek lah. Kalau kambing golek, dia golek seekor. Yang ni muka je kita bakar kot tu, lepas tu bakar kot ni. Lepas tu azab neraka ni, dia pedih dia sebab kita punya kulit ni. Kulit ni tempat deria kan. Kulit ni kalau dah tak ada, kita dah tak sakit. Sebab kita ingat lagi belajar sains dulu kan, ada epidermis, dermis tu kan. Kita punya saraf ni ada dekat lapisan kulit yang nipis ni je. Jadi selama masih ada kulit, kalau sakit ke panas ke pedih ke apa-apa dia rasa. Tapi kalau kulit ni dah tak ada langsung, terus dah sampai kepada daging dah tak rasa sakit. Jadi yang rasa sakit pedih apa tu dekat kulit. Jadi dekat neraka tu yang azab sangat pedih tu sebab kulit tu dia akan bakar sampai cair habis. Kita habis kulit tu hancur, kulit tu akan dikembalikan semula. Supaya rasa sakit tak pernah putus. Jadi maknanya azabnya kita kata sampai muka kita yang kita kata dibolak-balikkan tu, maknanya dibakar hangus sebelah sampailah habis kulit-kulit muka ni,
dibalikkan pula sebelah sini. Sementara tu sebelah yang terbakar tadi, dibalikkan semula kulit dia. Ada semula. Lepas tu dibalik-balikkan je. Dalam keadaan tu lah kita akan kata, Ya Allah, kalaulah dekat dunia dulu aku ikut perintah Allah. Aku ikut perintah Nabi. Masa tu kita menyesal. Ni kan kena ingat, kadang ada setengah orang, dia bawa hujah gini. Kenapa kita boleh percaya ayat-ayat ni? Tak ada siapa pernah tengok kan? Ada yang sebut gitu. Dia orang Islam dia sebut. Dan dia kata, orang yang duk pandai-pandai cakap pasal akhirat tu kan, syurga neraka tu, dia tu pernah ke masuk? Dia petikai macam tu. Baik, kita gini kaedah dia sebenarnya. Kita diperintahkan untuk beriman, bukan iman buta. Bukan taklid buta. Bukan ikut follow macam tu saja, percaya macam tu saja dah. Kita dibawakan dengan pelbagai hujah. Cuma syaratnya bacalah hujah tu. Itu ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi. Dan ternyata orang yang membaca dan mendalami hujah-hujah yang Allah bawa, hujah dia sangat kuat. Orang tu boleh masuk Islam kalau dia bukan Islam. Banyak pun. Orang biasanya kalau masuk Islam, kan, selain daripada yang kahwin ikut pak wu, ikut mak wu tu kita tolak tepi lah. Itu dia masuk Islam pun, lepas tu kalau tak semayang, tak tutup aurat, tak kira juga. Dan Islam ni dia akan terima kalau masuk Islam dan kemudian mempelajari ilmu Islam dengan baik. Itu baru betul. Baik, yang masuk Islam ni, dia kebanyakannya memang mengkaji tentang Islam. Dan contohnya misalnya Cat Steven, Yusuf Islam, nama dia lepas masuk Islam kan. Kan dia kaji tentang Quran. Akhirnya dia mendapati inilah dia argumen yang paling kukuh dan terbaik, tak ada siapa dapat bangkang. Jadi argumentasi dalam Quran tu, kalau kita belajar, memang kita akan tercengang gitu. Sebab kita kena tahu, argumentasi dalam Quran bukan dibawa oleh manusia, tapi pencipta kita, pencipta kepada manusia. Jadi dia bukan sebarangan. Salah satunya, ada salah seorang yang dia masuk Islam, lepas masuk Islam dia berdakwah dan dia ceritakan, ada satu je ayat. Ni kalau tak baca 30 juzuk pun, kita hanya baca part-part tertentu, kita akan jumpa. Kan? Satu ayat ni, apa dia yang buat akhirnya dia kata dia memang macam clue. No point lah. Selama ni dia kaji semua agama, dia keluar masuk macam-macam agama. Dan dia tak jumpa yang macam ni. Apa dia? Satu dalam Quran. Dia cabar kita. Dia kata apa? Kalau kamu betul dan kamu kata kamu betul dan kamu merasakan ayat Quran ini bukan ayat daripada pencipta, bukan ayat daripada Allah, fa'tu bi suratin min mithli. Maka datangkanlah satu surah seumpama surah dalam Quran. Atau kalau tak boleh satu surah, bahkan dalam ayat lain Allah sebut, kamu himpunlah semua pakar-pakar dalam dunia ni untuk mendatangkan walau satu ayat seumpama Quran. Dan himpunan itu dah dibuat. Kita ni bukan pakar, kita orang biasa kan. Pakar-pakar tu dah berhimpun. Dah buat dah. Tapi gagal. Dia dah buat, ada. Kalau kita Google surah palsu ada. Dia siap buat satu muka surat, dua muka surat. Tapi gagal tu makna apa? Gagal bukan makna tidak terhasil. Ya, dia dah hasilkan. Tapi gagal tu sebab apa? Sebab pakar-pakar bahasa menyatakan tak sama ayat ni dengan Quran. Susunan ayat dia tak sama. Walaupun dia bahasa Arab, Quran bahasa Arab juga. Tapi tak sama. Dan mukjizat Quran ni datang pada zaman, pada ketika bangsa Arab masa tu, dia orang punya kelebihan adalah pada bahasa. Orang Arab jahiliah kan pandai bahasa. Dia orang kan, dia sampai tahap, siapa pandai bahasa syair kan, dia banyak syair. Siapa pandai syair, memang kaya. Jadi, hanya pandai syair je. Dia tak payah buat apa-apa, tak payah pakai modal apa-apa. Dia boleh buka booth. Dekat pasar tu dia boleh buka meja stall dia. Kalau kita kan meja kat pasar malam tu, niaga lah yang tauku ke, kotiau, cak kotiau ke kan. Makanan lah biasanya, pakaian ke, ada gadget-gadget ke, ada barang kan. Tidak, dia boleh buka satu meja kosong je. Ada kertas dengan pen. Jual syair. Jadi maknanya budaya dia, kita boleh misalnya kita tengah sedih kan. Sedih sangat, masalah apa? Masalah anak sakit. Pergi kat situ, ni cara dia orang, pergi situ bagi tahu dia. Ni, buatkan satu syair, anak tengah sakit dia gini-gini, kita ceritalah. Orang tu buatkan syair, kita bayar. Dan orang beli. Maknanya bahasa tu di level itu, di dalam masyarakat Arab jahiliah pada masa tu. Nak kata jahil sangat pun, tak jahil jugalah, hebat jugalah dia dalam bab bahasa ni.
ada seorang sahabat Nabi, Hasan bin Thabit nama dia. Dia ni pakar, penyair. Sebelum daripada dia Islam, dia memang kuat bersyair. Kemudian dia masuk Islam. Dia ni bila dia ahli syair, ahli bahasa ni, dia orangnya agak lembut. Walaupun dia lelaki, tapi dia tak berapa nak lelaki. Jadi sebenarnya memang contoh lelaki lembut ada sejak zaman Nabi. Bukan kita kata lelaki zaman sekarang lembut-lembut. Tak, yang buat-buat lembut tu tak boleh, Allah laknat. Tapi ada yang semula jadi memang ada. Hasan bin Thabit ni antaranya. Jadi Hasan bin Thabit ni, dia punya pandai buat syair. Dia kalau buat syair pasal peperangan, orang boleh daripada malas-malas nak pergi berjihad tu, boleh keluar, pergi perang. Tapi Hasan bin Thabit tak pernah masuk medan perang. Padahal syair dia boleh bagi semangat orang nak pergi perang. Tak ada pula orang kata dia cakap tak siapa bikin. Dan sebab sebenarnya kemahiran dia kat situ. Dia memang penakut. Dia lembut kan. Bila dia lembut, dia pernah lah pergi medan perang. Tapi bukan masuk ke tengah-tengah yang pegang pedang naik kuda tu tak. Dia tak boleh. Dia duduk dekat kemah. Dia jaga kemah perempuan. Itu pun waktu musuh datang kan. Perang Uhud kan. Musuh datang panjat gunung tu. Nak masuk ke kemah perempuan tu. Kan? Yang perempuan-perempuan tu pakat cakap dengan Hasan bin Thabit ni. Ni kau kena bunuh tu orang tu. Musuh tu nak datang tempat kita. Jangan biar dia sampai ke tempat kita. Kena bunuh. Dia kata apa? Aku takut darah. Akhirnya perempuan tu yang keluar pergi bunuh musuh. Lepas dah siap bunuh tu, yang perempuan tu cakap lah dengan Hasan bin Thabit dan dia lelaki kan. Angkat ni, tentera musuh yang dah mati ni, angkat gulingkan ke bawah supaya musuh lain takut. Supaya dia orang tak berani naik. Sebab dia orang ingatkan ni kemah perempuan. Bila kemah perempuan, dia orang berani lah nak kacau. Supaya dia orang tahu kata, ni kalau naik sini, ni nasib macam ni, mati. Hasan bin Thabit kata, aku takut. Takut nak gulingkan hak ni turun bawah, aku takut. Dah takut darah. Akhirnya yang perempuan-perempuan tu lah ramai-ramai. Angkut yang tentera musuh yang dah mati ni digulingkan ke bawah gunung tu. Jadi ada memang ada. Masing-masing tu ada kemahiran. Cerita perempuan yang hebat masuk medan perang pun ada. Khawlah Al-Azwar kan. Dia punya hebat pegang pedang sampai ke medan perang tu, sampai pada masa tu dia pergi ke peperangan. Tujuan dia sebenarnya nak selamatkan abang dia. Abang dia ditangkap oleh musuh dan jadi tawanan musuh. Jadi dia pergi tujuan asal nak selamatkan abang dia. Tapi ketangkasan dia main pedang tu, sampaikan waktu tu panglima perang pada masa tu panggil dia. Ingatkan laki. Sebab dia tutup semua kan, tak nampak apa-apa ni. Muka pun tak nampak. Ingatkan laki. Dia suruh perkenalkan nama kamu siapa. Dia diam je. Dan dia tak jawab. Dia nak balik lah. Nak balik. Sampai ada sahabat lain panggil, tunggu dulu. Jangan biadab dengan panglima kita. Dia marah. Dan ingatkan laki sungguh lah kan. Jangan biadab. Ni ditanya nama kamu siapa. Jangan diam macam tu. Jawab. Akhirnya dia pun jawab. Aku hanya seorang gadis biasa, namaku Khawlah. Bila dengar je suara perempuan, tunduklah gubernur perang tu pun. Kan? Dia pun malu kan, ingatkan laki yang tadi menjerit panggil pun dia berkasar tu pasal ingatkan laki. Rupanya perempuan. Jadi ada. Dan semenjak tu dia dibenarkan untuk pergi perang. Sebab dia dah membuktikan kemampuan dia. Jadi maknanya memang ada sebenarnya, walaupun kita kata wanita itu lebih sinonim dengan kelembutan, tapi ada wanita yang tangkas macam laki. Walaupun laki ni kena gagah, perkasa, hebat, tapi memang ada laki yang lembut sejak daripada zaman Nabi. Mana sejak daripada dulu lagi lah. Memang ada yang Allah ciptakan ni, ada golongan-golongan ni, kita panggil dia qadhiyah istisnaiyah. Maknanya Allah nak tunjuk kepada kita ada special case dalam dunia ni. Dalam dunia ni tak ada yang mustahil. Sentiasa ada special case. Dan itu mengajar kita, mendidik kita dalam satu sudut, bagaimana kita nak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi pada kita. Kita ni at least kalau wanita, kita jadi wanita yang macam orang awam lah, umum. Sebab orang perempuan memang kalau dia ganas, jalan macam gajah, orang tak berapa nak suka juga. Tomboy, orang panggil kan. Kalau tomboy yang buat-buat tu salah, tu tak boleh kan. Dia berpakaian macam lelaki tu tak boleh. Tapi kalau yang memang kasar semula jadi. Memang ada pun, dia lahir-lahir tu dia memang jalan kangkang dah. Gerubung kan. Memang macam tu dah sejak dia kecil. Khawlah Al-Azwar tu, yang jadi hebat sangat, tangkas, main pedang tu, dah tentu dia latih kan. Dia takkan tiba-tiba pandai. Cuma dia ada bakat semula jadi juga. Kan? Kemudian dilatih. Siapa yang latih dia? Ayah dia. Jadi ni kalau jadi mak kadang, apalah ayah ajar anak main pedang. Anak tu perempuan lah. Kan?
Dia sebab ayah dia nampak bakat anak perempuan dia tu, anak perempuan dia lebih tangkas daripada anak lelaki dia. Tengok abang dia kena tangkap. Adik perempuan dia selamatkan abang dia. Kan? Memang anak perempuan dia lebih tangkas daripada anak lelaki dia. Jadi ayah dia nampak bakat tu, ayah dia latih. Kan? Dia memang tak salah. Kan? Tak salah kalau memang di situ kelebihan dia. Dan yang salahnya kalau kita nak mengubah jantina tu salah. Jadi walau lembut macam mana pun bagi lelaki tak perlu jadi sampai jadi perempuan. Walau sekeras mana pun seorang perempuan tak perlu sampai jadi tomboy. Tak perlu sampai ubah jantina. Ubah jantina je Allah laknat. Tapi kalau dengan sifat semula jadi tu kita kekal stay dengan sifat semula jadi, yang itu tak apa, tak ada masalah. Allah bagi dah. Dan kita pula sebagai masyarakat awam kena terima lah. Kalau itu semula jadi kita lapang dada. Memang ada manusia Allah ciptakan macam tu. Okay. Baik. Kemudian seterusnya di muka surat 76, surah An-Nisa ayat yang ke-59. Pun disebut lagi mengenai wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Ulil amri maknanya pemimpin, iaitu orang yang berkuasa di kalangan kita. Jadi taat mutlak, ati Allah wa ati Rasul. Taat mutlak kepada Allah dan Rasul. Taat kepada pimpinan dia tak sebut ati ulil amri. Dia cuma sambungnya wa ulil amri minkum. Maksudnya ketaatan kepada pemimpin kita adalah tidak mutlak. Wajibnya taat kepada pemimpin selama pemimpin itu tidak menyuruh untuk kita berbuat kemungkaran. Selama perintah pemimpin itu mendekatkan kita kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul, masa itulah baru kita boleh taat kepada pemimpin. Tapi dia tetap ganding Allah dan Rasul. Di muka surat 77 ada hadis. Nabi SAW sebutkan, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Seluruh umatku masuk syurga kecuali mereka yang tidak mahu. Qalu, ini sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, wa man ya'ba. Siapa dia yang tak mau masuk syurga? Maka Nabi jawab, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang melanggar perintahku, maka dia bermakna dia enggan masuk syurga. Ni cerita dia. Kan bila Nabi kata semua orang akan masuk syurga kecuali siapa yang tak nak. Kita lah kalau dibagi tahu kan, tiba-tiba saya cakap semua kita ni masuk syurga kecuali siapa yang tak nak. Pelik tak kita? Ada ke orang tak nak masuk syurga? Sahabat pelik, dia tanya Nabi, ada ke orang tak nak masuk syurga? Hari ni pergi tanyalah kat mana? Pergi tanya dekat penjara. Nak masuk syurga tak? Nak, pandai nak masuk syurga juga. Pergi tanya siapa lagi? Anak kita contoh, baru je dia pukul abang dia. Tanya dia nak masuk syurga tak? Nak masuk. Kan? Tanya suami kita yang tak pernah bertanggungjawab. Contoh kan, bukan suami kita lah, suami orang kan. Tanya dia nak masuk syurga tak? Nak masuk. Kan? Tanyalah wanita yang kita kata jauh daripada Allah, tak pernah solat, tak pernah tutup aurat, kaki disko, minum arak. Tanya dia nak masuk syurga tak? Nak masuk. Tanya orang duduk berkapal yang berdating tiap-tiap hari. Habis dating kat luar, balik rumah video call. Kan? Maksiat tu tiap-tiap hari kan. Dating tu bukan dating takat jumpa makan lah kan. Pegang-pegang tangan apa semua. Tanya dia nak masuk syurga tak? Nak, kita akan berjumpa di pintu syurga. Nak berjumpa juga dengan couple sama-sama buat maksiat tu. Nak juga jumpa kat pintu syurga. Kenapa tak ada lagu cinta yang sebut kita berjumpa di pintu neraka? Padahal dia duk buat maksiat sama-sama tiap-tiap hari buat maksiat. Semua orang nak masuk syurga. Baik, tapi Nabi kata ada. Ada orang tak mau masuk syurga. Jadi bila sahabat tanya siapa dia ni yang tak mau masuk syurga? Maka Nabi jawab, siapa yang taat pada aku, maknanya dia masuk syurga. Siapa yang tak taat aku, siapa yang langgar perintah aku, maknanya dia tak nak. Itulah dia orang yang tak mau masuk syurga. Jadi maknanya, cerita nak masuk syurga atau tidak, dia bukan cerita mulut. Mulut kita memang cakap semua nak masuk syurga. Tapi dia cerita perbuatan. Sekarang tanya perbuatan kita. Perbuatan kita membuktikan kita nak masuk ke tidak sebenarnya. Macam contohlah kan kita rehat tengah hari, ajak kawan kita, jom makan. Dia kata okey. Kita nunggulah, dia kata okey kan. 10 minit kemudian, tak bergerak. Tanya dia, awak nak makan ke tidak? Jom lah. Nak makan. Okey, kita pun ingat, okey lah, dia kata nak makan. 7 minit kemudian, masih lagi tak bergerak. Tengok, jomlah makan, nak makan ke tidak ni? Nak makan. Jomlah. Okey. 10
10 minit tak jalan juga. Lain kali kan kita tanya sekali, awak ni nak makan ke tak ni? Tanya betul-betul nak makan ke tak? Nak kan. Dari tadi setengah jam dah awak tak bergerak pun, awak nak makan ke tidak? Dia kata nak. Lain kali kita tinggal dia ke kita tunggu juga? Tinggal. Pasal dia punya perbuatan menunjukkan tak nak makan. Dia cakap je dia nak makan. Jadi memang sebenarnya dalam hidup kita ni, kata-kata hanya sebahagian daripada benda yang kita boleh ambil point. Tapi perbuatan sebenarnya yang lebih penting. Kalau nak, dia kata nak berjaya, nak. Tapi duduk kat rumah tidur. Kan? Anak kita tu kita katalah anak SPM. Nak tak dapat straight A ni? Nak. Lepas tu buat apa kat rumah? Main game. Main game, tengok TV, tidur. Main game, tengok TV, tidur. Lepas tu nak berjaya. Tu bukan nak berjaya. Tu tak nak namanya. Kan? Tapi kita akan sentiasa cakap nak berjaya. Dia sama macam kita kan. Katalah, pasal apa tak bahagia? Awak nak bahagia tak dalam rumah tangga ni? Nak. Tapi, kita dah buat hal kita, suami buat hal dia. Kita dah buat tak tahu je kat suami tu, kita kata kita ni buat hal kita pasal inilah dia cara kita melepaskan perasaan kita, cara kita melupakan segala masalah dalam hidup. Kita pun buatlah kerja kita buat tak tahu dah pasal rumah tangga. Maksudnya kita bukan nak bahagia. Kita tak ada usaha apa pun untuk buat rumah tangga kita tu ada satu kehidupan dalam rumah tangga. Kita buat urusan kita masing-masing. Dengan menganggap dah suami macam tu, kita pun buatlah macam ni. Suami pun fikir benda sama juga. Itu yang macam kes kan. Suami tak bagi nafkah. Bila orang tanya pasal apa tak bagi nafkah, pasal bini tak layan dia. Tanya bini pasal apa tak layan dia. Pasal apa tak layan suami, pasal suami tak bagi nafkah. Tanya suami pasal apa tak bagi nafkah, bini tak layan. Tanya bini balik pasal apa tak layan, suami tak bagi nafkah. Dia duk lawan kau tu. Habis yang mana satu? Kan? Yang seorang kata tak bagi nafkah pasal isteri tak layan, yang isteri kata tak layan pasal suami tak bagi nafkah. Siapa dulu sebenarnya? Yang akhirnya berterusanlah masalah tu berpanjang. Jadi tu maknanya konsep yang penting pada perbuatan. Kalau kita nak sesuatu, buktikan dengan perbuatan kita. Termasuklah tu duk sebut sayang-sayang tu. Perempuan dia suka suami sebut sayang. Suruh sangatlah suami. Suami kan katalah dah 7 tahun kahwin. Dah 7 tahun kahwin, tak pernah sebut sayang. Dulu masa couple boleh pula. Kan? Yang paling kurang WhatsApp, hantar WhatsApp sayang kan. Ni dah kahwin tak pernah sebut pun. Kita nak suruh sebut juga. Bagi orang lelaki, yang penting bukti. Kan? Kalau dia menafkahi, dia melayani, dia ikut kehendak kita tu selama kehendak yang tak bertentangan dengan syariat, dia cuba penuhi apa yang kita inginkan. Maka masa tu, dia rasa dia dah sayang. Sebab sebenarnya memang perlu bukti. Dan tak guna juga orang tu dah sebut sayang. Lepas tu tak pernah balik rumah. Sebulan tak balik, tak cakap. Lepas tu bagaimana? Lepas tu balik-balik kata sayang. Kan? Macam mana nak percaya? Dia bahaya kan orang lelaki yang senang sangat sebut sayang tu lah yang senang sebut sayang ke orang lain juga. Dia mudah sangat. Jadi baguslah kalau dia payah sebut. Paling kurang dengan orang lain pun payah nak sebut. Tapi ada juga terbalik. Dengan bini payah sebut. Dengan bini orang senang sebut. Itu lagi bahaya. Baik, itu prinsip hati. Salah satu daripada keadaan hati yang kita nak bina ialah hati kita ni sentiasa ada perkataan taat dalam hati kita. Nak jadi wanita solehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi maknanya memang kena dalam, sebab wanita ni dia sentiasa ada yang menjaga kan. Kita ni sentiasa ada wali. Maknanya seorang wanita tu dia akan jadi solehah bila ada kalimah taat tu dalam hati kita. Kita kena sentiasa fikir dengan siapa lagi kita nak kena taat. Sekali kita rasa kita nak bebas sebebas-bebasnya, boleh buat apa saja ikut suka hati kita, maknanya kita dah jauh daripada sifat wanita yang solehah. Tak ada sifat qanitat. Qanitat ni maknanya wanita yang sentiasa taat, tunduk patuh. Dan kepada Allah SWT paling utama, kemudian kepada Rasul sebagai utusan Allah yang menyampaikan, dan kemudian kita ni disuruh taat pada suami, taat pada ayah, taat pada seseorang manusia. Tujuannya adalah untuk mempermudahkan ketaatan kita kepada Allah SWT. Baik, insyaAllah sampai situ. Nanti kita akan sambung muka surat 77 tentang tetap pendirian dan teman yang baik. Ini juga masih lagi dalam keadaan hati wanita yang nak menuju kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.